Assalamualaikum. Kali ini saya nak bercakap berkenaan dengan kemoterapi. Kemoterapi termasuk di dalam kategori rawatan sistemik untuk kanser. Rawatan sistemik ini maksud kalau kita beri rawatan ini, dia akan sampai ke seluruh badan. Dia bertentangan dengan rawatan setempat. So rawatan sistemik ini kita beri kepada pesakit-pesakit tertentu. Ada empat fungsi utama rawatan kemoterapi ini. Yang pertama adalah sebagai rawatan utama. Jadi maksud dia kanser ini mesti memerlukan rawatan kemoterapi. Dan tak semua kanser memerlukan rawatan kemoterapi sebagai rawatan utama. Di antara kanser yang memerlukan kemoterapi sebagai rawatan utama adalah kanser leukemia, limfoma, koriokarsinoma dan lain-lain lagi. So yang pertama. Yang kedua fungsinya adalah sebagai adjuvant kemoterapi. Maksudnya kemoterapi ini diberikan selepas rawatan utama. Contohnya pesakit memerlukan rawatan utama sebagai pembedahan. Jadi kemoterapi diberikan selepas pembedahan dilakukan. Ada dua sebab mengapa kemoterapi itu diberikan selepas pembedahan. Yang pertama, untuk melengkapkan rawatan. Mungkin semasa pembedahan itu ada bahagian-bahagian tertentu yang belum dikeluarkan sepenuhnya, ada tertinggal kanser di dalam badan seseorang pesakit. Jadi kemoterapi diberikan untuk melengkapkan rawatan. Yang kedua adalah untuk tujuan kes-kes di mana risiko kanser berulang itu tinggi. Jadi adjuvant kemoterapi ini, iaitu kemoterapi yang diberikan selepas pembedahan ini, adalah untuk memanjangkan hayat, untuk menurunkan kadar kanser berulang. Itu kedua, adjuvant kemoterapi. Yang ketiga adalah kemoterapi yang diberikan sebelum rawatan utama diberikan. Ini rawatan pembedahan contohnya sebagai rawatan utama. Jadi kita bagi dulu kemoterapi, kemudian barulah pembedahan dilakukan. Tujuan diberikan kemoterapi adalah untuk mengecutkan ketumbuhan tersebut supaya bila pembedahan dilakukan dia lebih mudah, lebih singkat dan komplikasinya lebih rendah. Satu lagi sebab mengapa kita perlu bagi kemoterapi dahulu adalah sebabkan pesakit tidak kuat, tidak cukup sihat untuk melalui rawatan pembedahan. Contohnya mereka mengalami masalah perubatan, kencing manis yang tak terkawal, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Ataupun mereka mengalami sesuatu keadaan di mana risiko bius itu terlalu tinggi. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita beri dulu kemoterapi, kita kecutkan kanser, kemudian setelah keadaan pesakit itu stabil, barulah pembedahan dilakukan. Jadi dalam keadaan neoadjuvant chemotherapy ini, rawatan utama masih perlu diberikan, cuma kita lengahkan sahaja rawatan utama itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah rawatan kemoterapi palliatif, iaitu rawatan yang digunakan bertujuan untuk mengurangkan gejala yang dialami oleh pesakit. Dan jadi matlamat utama rawatan kemoterapi palliatif ini adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan seorang pesakit. Dan pada peringkat ini memang susah dah kita nak pulihkan dan nak sembuhkan sebab kanser tu dah ada di peringkat lewat. Jadi kemoterapi palliatif ni khusus untuk pesakit-pesakit yang berada pada peringkat yang lewat kansernya. Tujuannya hanya untuk mengurangkan gejala. Jadi itulah empat tujuan kemoterapi diberikan kepada pesakit kanser. Nanti kita akan bincang lagi apakah peranan-peranan kemoterapi dan apakah kesan samping yang akan dihadapi oleh pesakit yang menerima rawatan kemoterapi. Sekian dahulu. Assalamualaikum.